Okay, Assalamualaikum and welcome back to our channel. Dalam video kali ni aku nak share mengenai brand kasut yang tengah menaik di kalangan anak muda. So brand apa kali ni? Ia ialah New Balance. Okay, tapi sebelum tu bagi korang yang baru sampai ke channel ni, aku nak minta tolong dengan korang follow, like, share dan subscribe untuk info-info yang lebih menarik yang akan kami sajikan. Okay, New Balance. Siapa yang tak tahu brand ni kan? Brand yang mendominasi market kasut di dunia orang khabar. New Balance Athletic Incorporation atau yang kita selalu sebutkan sekarang iaitu New Balance adalah syarikat multinasional Amerika Syarikat yang berpusat di Boston, Massachusetts. Syarikat ini telah ditubuhkan pada tahun 1906 sebagai syarikat New Balance Art Support Company dan merupakan salah satu pengeluar kasut sukan utama di dunia. Untuk pengetahuan korang, New Balance ni diasaskan oleh William J. Riley pada tahun 1906 yang mana syarikat ini dengan nama New Balance Art Support Company memfokuskan kepada pengeluaran kasut yang membantu para pengguna-pengguna dengan kaedah keseimbangan, imbangan, balance. Maka dari itulah nama terhasilnya New Balance. Pada tahun 1927, pengasas ataupun CEO pertama New Balance melantik Arthur Hall sebagai salesman mereka, yang mana pada kemudian hari Arthur Hall ni menjadi sebahagian daripada member partner kepada New Balance. Pada masa ini, New Balance belum lagi menghasilkan kasut sukan. Apa yang mereka hasilkan? Mereka hasilkan kasut untuk pekerja. Mostly pekerja-pekerja government lah, dan juga para pekerja di hospital. Okey, sebab mostly mereka semua ni kena berdiri lama tau. Kerja mereka ni kena menggunakan kasut yang selesa supaya mereka tak sakit. So disebabkan itulah New Balance buat kasut yang lebih selesa untuk mereka. Pada tahun 1956, Arthur Hall ni menjual syarikat New Balance Art Support Company kepada anaknya iaitu Eleanor dan suaminya iaitu Paul Kidd. Dan pada tahun 1960, New Balance ini menjadi sangat popular di kalangan para atlet yang baru nak naik. Malah ada di kalangan mereka ni datang ke kedai untuk membuat custom made kasut dia sendiri. Dan disebabkan itu, Eleanor and Paul dapat satu idea untuk mengeluarkan produk kasut sneaker pula. Maka terhasillah kasut New Balance The Trackster rilis pada tahun 1961. Kasut ini dihasilkan di dalam rumah mereka sendiri. Untuk pengetahuan korang semua, The Trackster ini adalah salah satu kasut pertama yang terhasil di dunia dengan tapak beralun untuk daya tarikan. Dan kasut New Balance ni juga menjadi kasut tumpuan bukan sahaja untuk sukan lari, malah untuk baseball, football dan banyak lagi lah. So dengan hasil penjualan dari desain The Trackster ni, New Balance dapat mengembangkan syarikat tapi sekadar berpurata. Sebab apa? Sebab bagi Eleanor and Paul, New Balance masih lagi belum mencapai pasaran kasut mengikut arus perdana. Syarikat New Balance masih lagi syarikat kasut kecil yang mana sangat susah untuk bersaing dengan pesaing-pesaing mereka. Pada tahun 1972, di upacara Boston Marathon 1972, New Balance telah dibeli oleh seorang pengerusi semasa marathon tersebut iaitu Jim Davis. Jim Davis ni telah membawa nama New Balance ni menjadi salah satu brand kasut yang terbesar di dunia. Dikatakan pada zaman Jim Davis ini adalah perfect time yang sesuai bagi New Balance. Syarikat New Balance hanya ada 6 orang pekerja sepenuh masa yang membuat 20 hingga 30 pasang kasut setiap hari. Memandangkan syarikat terus berkembang, Davis mengekalkan tumpuan pada idea asal untuk menyediakan kasut produk berkualiti hebat, perkhidmatan pelanggan yang cemerlang dan komited terhadap pilihan kasut pelanggan yang unik. Pada tahun 1976, New Balance mengeluarkan desain 320 dan kasut inilah kasut pertama bagi New Balance yang menggunakan logo N. Dan pada tahun 1978, New Balance keluarkan first product clothing mereka dengan menggunakan material nylon, mesh top dan short pants. New Balance juga mula pakai number sebagai kod design daripada menggunakan apa-apa nama. Jadi mereka cuma pakai kod lah untuk tentukan diorang punya brand. Okey, contoh seperti produk The 620 pada tahun 1980, The Iconic New Balance 420 pada tahun 1982, The 670 pada tahun 1984. Lepas tu pada tahun 1985, New Balance mula introduce The 1300 dan merupakan desain best running shoes ever yang New Balance keluarkan. Kasut ni lah yang paling mahal sekali jualan pada saat itu iaitu $130. Pada tahun 1988 keluar lagi desain 574 dan pada tahun 1993 mereka keluarkan lagi desain 1500 yang mana desain ni pernah famous sebab dipakai oleh Presiden US iaitu Bill Clinton. Dan pada tahun 1994 dengan desain M1400 yang mana desain ini pada awalnya dapat idea dari desain 1300 pada tahun 1985. Tapi disebabkan ada masalah sedikit, so mereka terpaksa lah hold dulu pengeluaran kasut ni. Pada tahun 2001, The 991 pernah dipakai oleh CEO Apple iaitu Steve Jobs
Dan banyak lagi lah produk-produk New Balance ni yang pernah dipakai oleh artis-artis terkenal antarabangsa. So itu sajalah sejarah singkat mengenai produk atau brand New Balance ni, yang mana dari awalnya cuma produk kasut untuk pekerja-pekerja arm, kemudian menjadi produk sukan dan sekarang menjadi brand streetwear and memang sangat famous di kalangan anak-anak muda. Okay, selain itu kita boleh ambil lah perkara-perkara positif dalam New Balance ni, macam mana dia berkembang and macam mana dia naikkan brand dia, dan yang negatif tu kita buang lah. So sampai situ sajalah perkongsian aku dalam video kali ini. Macam biasa, kalau korang suka dengan perkongsian aku kali ini, korang boleh isi dekat ruangan komen. Aku lagi mengalu-ngalukan brand apa lagi yang aku nak cakap pasal lepas ni, korang boleh komen. Okay, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.